guys, hari ini kita belajar jenis dan fungsi sel tumbuhan. Jom belajar. Apa guna daun sebenarnya? Adakah daun semata-mata sebagai hiasan pada pokok-pokok? Daun berperanan menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Ini ialah keratan rentas daun. Sekarang kita besarkan keratan rentas daun. Jom kita berkenalan dengan sel-sel pada keratan rentas daun. Lapisan paling atas dinamakan kutikel. Kutikel mempunyai permukaan berlilin dan kalis air. Lapisan kedua dinamakan epidermis atas. Epidermis atas menghalang kehilangan air dari daun. Ia membenarkan cahaya masuk. Lapisan ketiga guys dinamakan sel palisad. Sel palisad mempunyai susunan yang rapat antara satu sama lain. Sel palisad adalah bahagian utama fotosintesis. Sebabnya palisad penuh dengan klorofil di dalam badannya. Ia menyerap cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Sekarang kita berkenalan dengan lapisan keempat, mesofil spongy. Meso maksudnya tengah, fil maksudnya daun dalam bahasa Yunani. Mesofil spongy mempunyai bentuk yang tidak tetap dan mengandungi sedikit pigmen klorofil. Ia juga melakukan fotosintesis, tetapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh sel palisad. Terdapat ruang-ruang udara di antara sel-sel mesofil spongy. Ruang-ruang udara itu mengandungi gas-gas oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Apakah benda yang kosong tu? Bekas vaskula mengandungi tiub xilem dan floem. Ini ialah namanya bekas vaskula. Kita kenal dia sebagai batang daun. Perhatikan guys, saiz xilem, tiub dia lebih besar dari floem. Xilem, tiub dia lebih besar dari floem. Floem mengangkut hasil fotosintesis, yaitu glukosa ke seluruh tumbuhan. Xilem pula, Xilem, dia mengangkut air dari akar ke daun. Xilem. Floem bertugas macam susi conveyor belt. Tugas dia mengangkut makanan. Glukosa yang diangkut oleh floem menjadi kanji, iaitu nasi contohnya yang awak dan saya makan. Xilem bekerja seperti pipe air, iaitu tempat laluan air dari akar ke daun. Xilem tukang angkut air. Lapisan penutup dia sama dengan yang atas, epidermis dan kutikel yang berlilin dan kalis air. Di bahagian epidermis bawah terdapat sel pengawal dan juga stoma. Sel pengawal tugas dia mengawal saiz bukaan lubang stoma. Buka lubang besar atau kecil, sel pengawal yang kawal. Dia nak besar, dia nak kecil ke? Sel pengawal yang kontrol. Stoma ialah lubang ataupun liang seni, tempat keluar masuknya gas oksigen, karbon dioksida dan uap air. Hati-hati cik adik. Aduh. Jom kita perhatikan bukaan dan penutupan stoma oleh sel pengawal. Jom. Tengok guys, tengok. Buka. Tutup.
Bilakah stoma terbuka? Stoma terbuka pada siang hari untuk menjalankan fotosintesis. Bilakah stoma tertutup? Stoma tertutup pada waktu malam. Stoma juga tertutup pada waktu siang jika hari terlalu panas untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak oleh tumbuhan. Bagaimana kita nak melihat stoma pada daun? Pertama, kita warnakan dengan cat kuku di belakang daun. Cat kedua, selepas cat kuku kering, kita lekatkan selotip di bahagian cat kuku tadi. Selepas itu, kita buka selotip pada daun tadi dan lekatkan pada slide mikroskop. Tada! Sel rambut akal kita besarkan nak tengok sel dalam dia. Ciri khas rambut akal adalah dia mempunyai rambut akal yang banyak. Ini meningkatkan luas permukaan untuk akal menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Ini adalah keratan rentas daun yang sebenar di bawah mikroskop. Labelkan bahagian sel berikut. Ingat lagi tak? Yang bahagian atas sekali adalah kutikel. Kedua, B adalah epidermis. C yang tersusun rapat adalah palisade. Bentuk yang tidak tetap itu adalah mesofil spongy. Dan di tepi dia ruang-ruang kosong H itu adalah ruang-ruang udara. Jadi ingat lagi tak, xilem tiup dia lebih besar. Jadi bulat-bulat besar itu bahagian E adalah xilem. Yang F2 tiup dia lebih sempit dan kecil adalah phloem. 2G itu adalah sel pengawal dan di tengah-tengah G itu adalah stoma. Terima kasih anak-anak kerana membuka pintu hati untuk belajar dengan cikgu. Thank you for learning. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.